Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Kalau dah sekutu memang sanggup buat apa sahaja. Itu perumpamaan apabila Washington meluluskan peruntukan $1 bilion kepada entiti haram Israel bagi membekalkan semula sistem pertahanan peluru berpandu Iron Dome. Meskipun demikian, suara ahli Kongres beragama Islam tetap padu dalam menegaskan bahawa Amerika Syarikat tidak wajar berbelanja demi sebuah entiti yang sentiasa melanggar hak asasi manusia dan mengkhianati undang-undang antarabangsa. Kelulusan itu dibuat ketika Amerika Syarikat berkemungkinan berdepan krisis hutang pada bulan hadapan. Peruntukan itu pada awalnya dimasukkan dalam rang undang-undang untuk penyediaan dana kecemasan bagi mengelak penutupan operasi kerajaan. Pun begitu, dana tersebut akhirnya diluluskan selepas mendapat 420 undi menyokong berbanding 9 yang tidak bersetuju. Antara yang membantah peruntukan itu, Rashida Tlaib dan Ilhan Omar, dua ahli Kongres beragama Islam pertama di negara berkenaan. Mereka menolak dana pembiayaan kepada Israel dengan merujuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestin selain aktiviti perluasan penempatan haram Israel di wilayah Palestin. Our country must oppose selling weapons to anyone, anywhere, without human rights law compliance. The Israeli government is an apartheid regime. Not my words, the words of Human Rights Watch and Israel's own Human Rights Watch organization, B'Tselem. I urge my colleagues, please stand with me in supporting human rights for all. Iron Dome adalah sistem pemusnah roket jarak dekat. Ia sering digunakan bagi mematahkan serangan peluru oleh Hamas dari Gaza. Sistem tersebut disokong Amerika Syarikat sejak ia dilancarkan sedekad lalu, melibatkan belanja $1.6 bilion. Memetik pemimpin Demokrat Nancy Pelosi, kelulusan $1 bilion itu penting dan mencerminkan perpaduan dalam Kongres Amerika dalam memastikan keselamatan Israel daripada sebarang bentuk ancaman. Baik, sementara itu, suara Malaysia yang menyokong perjuangan rakyat Palestin terus kedengaran. Lewat malam semalam waktu Malaysia, ia dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada sesi debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB kali ke-76. Menerusi ucapan yang disampaikan secara maya, Perdana Menteri menegaskan Malaysia mengutuk keras keganasan dan penjajahan berterusan Zionis Israel termasuk ke atas jemaah Palestin di Masjidil Aqsa. Merujuk serangan pada bulan Ramadan lalu ke atas Gaza, Datuk Seri Ismail Sabri berkata adalah sesuatu yang mengejutkan buat Malaysia apabila ramai yang terbunuh termasuk wanita dan kanak-kanak akibat serangan kejam Zionis Israel itu. Sehubungan itu, Israel sebagai sebuah entiti haram perlu bertanggungjawab dan diheret ke muka pengadilan di atas tindakan melampau batas itu. Malaysia stresses again that Israel must be held responsible and accountable for all its wrongdoing, including its flagrant violations of international law. We welcome the establishment of an international commissions of inquiry by the Human Rights Council to investigate violations of international human rights law during the 11th day crisis. Perdana Menteri turut menambah Malaysia akan terus meminta penempatan sementara wakil-wakil antarabangsa di Baitul Maqdis untuk memantau perkembangan gencatan senjata di Palestin. Masyarakat antarabangsa, jelas Perdana Menteri, tidak harus berhenti berusaha demi keselamatan perlindungan maruah dan kesejahteraan penduduk Palestin. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengingatkan sudah tiba masanya untuk dunia memberi tumpuan kepada suara dan peranan generasi muda Palestin yang berdepan penindasan. Bagi beliau, inilah masanya untuk memberi mereka masa depan yang lebih baik.
Ucapan Datuk Seri Ismail Sabri itu dilihat menyusuli tindakan Presiden Palestin Mahmud Abbas tentang kekejaman berterusan Zionis. Abbas kemarin memberi amaran keras kepada penjajah Arab itu dengan memberikan tempoh setahun untuk keluar dari wilayah yang diduduki mereka secara haram di Palestin atau tidak akan mengiktiraf wilayah Yahudi berdasarkan sepadan yang ditetapkan sebelum 1967. Abbas berucap dengan berlatar belakangkan 4 peta Palestin yang memaparkan proses penjajahan dari tahun ke tahun, iaitu sejak bermulanya sejarah Palestin, peta pada 1947, 1967 dan akhir sekali pada 2020. Dalam ucapannya menerusi sidang maya pada Perhimpunan Agung PBB itu, Abbas berkata tidak ada maknanya penetapan sempadan dibuat pada 1967 jika Israel terus meluaskan penjajahan haramnya di wilayah-wilayah Palestin. Sehubungan itu, Abbas memberi peringatan tempoh setahun diberikan supaya entiti haram itu berundur. We give Israel, the occupying power, 1 year to withdraw from the Palestinian territories it occupied in 1967, including East Jerusalem, and we are ready to work throughout this year on the delineation of borders and solving all final status issues under the auspices of the International Quartet and in accordance with UN resolutions. Katanya lagi, jika perkara itu tidak dicapai, Abbas mempersoal mengapa perlu Israel diiktiraf mengikut sepadan 1967. Abbas turut menggesa Setiausaha Agung Badan Dunia itu, Antonio Guterres, untuk menganjurkan persidangan damai antarabangsa bagi menyelesaikan persengketaan di Timur Tengah. Baik, Globe Al Hijrah berehat seketika selepas ini peningkatan kes COVID-19 di Singapura. Masih bersama Globe Al Hijrah. Negara jiran Singapura kini terpaksa menguatkuasakan kembali kawalan pergerakan dalam usaha mengekang jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat. Bagi tempoh seminggu ini sahaja, kes harian di negara itu merekodkan lebih 1,000 kes, hampir setiap hari. Selain mengawal pergerakan, Singapura juga kini menghadkan perhimpunan fizikal hanya kepada maksimum 2 orang sahaja. Ia juga mengarahkan amalan bekerja dari rumah bagi tujuan melindungi rakyatnya daripada jangkitan virus maut itu. Pelbagai kaedah terpaksa dilakukan bagi meredakan tekanan kepada sistem kesihatan Singapura. Menteri Perdagangan Singapura Gan Kim Yong berkata, adalah sukar untuk memperketat semula peraturan untuk mengekang jangkitan memandangkan ia memberi kesan kepada syarikat perniagaan dan orang ramai. Therefore, for 1 month from 27 September to 25th October, social gatherings will be reduced to no more than 2 persons. The number allowed to dine in at F&B establishments will also be reduced to 2, and both have to be vaccinated. For hawker centres, the number of persons allowed to dine in will remain at 2, regardless of vaccination status. Workplace interactions should be minimized, with work from home being the default, as many transmissions occurred at workplaces. Sementara itu, memetik agensi berita Reuters, Kementerian Kesihatan melaporkan banyak mangsa COVID-19 dengan simptom sederhana tetap mahu mendapatkan rawatan di hospital. Bagaimanapun, kementerian itu menganggap ia bukan keperluan bagi golongan sedemikian untuk mendapatkan rawatan di hospital. Singapura kini mempunyai 82% rakyat yang telah lengkap divaksinasi. Dalam statistik 4 minggu lalu, 98% daripada kes positif yang dilaporkan memiliki simptom ringan ataupun tidak bersimptom. Singapura sejak pandemik melanda hingga semalam telah merekodkan hampir 86,000 kes jangkitan dengan 76 kematian. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Globe Al Hijrah edisi 26 September. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita, pilihan dan eksklusif. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.